Kita sambung kisah Fatuk Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari Madinah. Setelah bersiap untuk menyerang Mekah, Nabi keluar. Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju ke Mekah tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Menunjukkan Fatuk Makkah berlaku bulan Ramadan, macam Badar juga. Badar bulan Ramadan. Fatuk Makkah berlaku bulan Ramadan. Mengepalai 10,000 bala tentera. 10,000 bala tentera. Ini menandakan kesan daripada perjanjian Hudaybiyah. Bila berlaku perjanjian damai Hudaybiyah menyebabkan orang ramai masuk Islam. Masa pergi Hudaybiyah tu 1,000 lebih je. 1,000 lebih. Ada kata 2,000, 1,000 lebih. Bila Fatuk Makkah, jumlah tentera 10,000. Berlipat kali ganda orang masuk Islam. Sanggup jadi tentera pula. Ini menandakan kesan daripada pendekatan damai Hudaybiyah. Urusan wilayahnya ditugaskan kepada Abu Rahan Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk memberi maksud bahawa amanah pentadbiran bukannya warisan pusaka keturunan. Sebelumnya ditugaskan kepada kalangan muhajirin dari Mekah atau Ansar dari Madinah. Kebiasaannya apabila Nabi SAW keluar daripada Madinah untuk berjihad, untuk haji dan sebagainya, Nabi melantik ketua yang mengganti dia, mengambil tugas dia. Biasanya kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Tetapi kali ini Nabi lantik daripada kabilah Ghatfan. Abu Ghatfan Rahan Al-Ghifari, Bani Ghifar. Bani Ghifar ini ialah kabilah Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabat dalam keadaan berpuasa. Apabila tiba dia Qadid, Rasulullah SAW tidak berpuasa lagi dan diikuti oleh para sahabat bagi melaksanakan keizinan Allah kepada mereka yang bermusafir dan lebih utama bagi musafir jihad fisabilillah. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Surah Al-Baqarah. Maka sesiapa dalam kalangan kamu sakit atau dalam keadaan musafir, maka hendaklah ia mengulanginya pada hari yang lain. Pada masa Fatuk Makkah, Nabi musafir berjihad menuju ke Mekah. Bulan Ramadan, di tengah jalan Nabi berbuka puasa. Di sini menunjukkan bahawa berbuka lebih afdal daripada puasa, kerana tujuan jihad supaya jadi gagah, segar. Allah mengurniakan rahmat kepada hamba-Nya dengan rukhsah, kemudahan. Di samping azimah kewajipan yang menjadi bebanan dan ada yang memerlukan pengorbanan. Musafir di padang pasir adalah perkara yang berat di samping melaksanakan kewajipan jihad yang lebih berat. Maka Rasulullah SAW mengambil rukhsah kurniaan Allah, meninggalkan satu perkara wajib yang menjadi rukun Islam dengan keizinan daripada Allah. Rasulullah SAW meminta supaya dibawa air dan terus meminumnya di waktu siang hari di bulan Ramadan. Seterusnya dalam keadaan tidak berpuasa sepanjang perjalanan. Dalam Islam, bila berlaku suatu perkara, suatu kesuntukan atau kesulitan, dalam perkara hukum syarak diberi pilih. Yang pertama rukhsah, yang kedua azimah. Rukhsah ialah memilih kemudahan yang Tuhan beri. Seperti musafir kerana haji, kerana berjihad dan seumpamanya. Tuhan beri izin boleh berbuka puasa. Ini nama rukhsah. Ataupun tak berbuka, sanggup menghadapi kesusahan. Ini azimah. Azimah kita tak ambil rukhsah, kita ambil yang payah. Rukhsah kita ambil kemudahan yang Tuhan beri.
Mana lebih afdal dua perkara ni? Tengok keadaan. Dalam keadaan tertentu, azimah lebih afdal. Tak berbuka. Dalam keadaan tertentu, rukhsah lebih afdal. Dalam keadaan ini Nabi SAW memilih rukhsah, memilih buka puasa kerana menjalankan kewajipan jihad yang lebih besar lagi daripada kewajipan yang lain. Maka jihad ni memerlukan kecergasan, tubuh yang kuat, sihat. Kalau puasa jadi letih. Nabi memilih rukhsah. Seperti perempuan yang mengandung sebagai contoh. Kalau bimbang pada anak dia, dia rusahkan dia boleh berbuka puasa. Kalau puasa tak ada apa-apa, boleh coba. Pilih azimah puasa juga. Tetapi keadaan ini, rusah lebih afdal. Itu kelebihan Tuhan beri. Hadiah Tuhan beri. Apabila mereka tiba di Jufnah, tiba-tiba Rasulullah SAW bertemu Al-Abbas, bapa saudaranya, bersama keluarganya dalam perjalanan untuk berhijrah ke Madinah, kerana dia dan keluarganya telah beriman. Sebelum beriman, dia termasuk dalam kalangan keluarga yang mempertahankan Rasulullah SAW. Maka keimanannya sangat membelakan Rasulullah SAW. Menarik dalam perjalanan nak pergi ke Mekah, tiba-tiba terserempak dengan bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni termasuk dalam keluarga yang mempertahankan Nabi SAW walaupun dia tak masuk Islam lagi. Tapi kali ini dia datang ke Madinah untuk masuk Islam. Sudah tiba masanya untuk masuk Islam. Walaupun dia bela Nabi pada awalnya, dia tak masuk Islam lagi. Bahkan pada masa Bai'atul Aqabah pun Abbasnya ada. Tak masuk Islam lagi masa itu. Kali ini dia masuk Islam. Maka Nabi sangat bergembira kerana bapa saudaranya sendiri telah masuk Islam, dapat hidayah daripada Allah. Apabila tiba di Abwa, berjumpa pula dengan dua orang sepupunya, iaitu Abu Sufyan bin Al-Haris dan Abdullah bin Umayyah. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha memaklumkan kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah tidak melayan kedatangan mereka kerana terlibat dengan penentangan yang keras terhadap Islam ketika di Mekah. Dua orang ni jahat sangat masa jahiliah. Nabi terkasih hati keluarga dia. Keluarga dia yang dekat, termasuk dalam sepupu dia dua orang ni. Tapi kuat menentang Islam. Dia mari nak masuk Islam. Nabi tengok kejahatan dia. Nabi dia manusia juga, ada perasaan. Bila Ummu Salamah beritahu dua orang ni mari nak masuk Islam. Nabi layak begitu-begitu aja. Tapi tak layak dengan mesra. Kan terlalu marah. Abu Sufyan bin Al-Harith pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat kesat terhadap Rasulullah SAW. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah kerana pernah mencabar supaya ditunjukkan Rasulullah naik ke langit dengan memanjat tangga dan membawa kitab yang dibawa turun dengan diiringi oleh malaikat supaya menjadi syarat untuk dia beriman. Cabar Nabi. Kalau mula tunjuk naik ke langit, membawa kitab. Aku tengok dengan mata, baru aku percaya. Ini sebut dalam surah Al-Isra. Kisahnya. Inilah orangnya. Sehingga turun ayat Quran menceritakan kejahatan mereka. Maka Nabi sangat terasa. Apabila Ali karramallahu wajhah mengajar mereka berdua supaya merayu dengan menyebut kisah saudara Nabi Yusuf AS yang dimaafkan oleh Nabi Yusuf AS apabila mereka melakukan jenayah yang sangat jahat dan mereka menghadap Nabi Yusuf AS, Allah SWT menceritakannya dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhati'in. Mereka, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu,
dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Adik-adik Nabi Yusuf dan kisah surah Yusuf. Buat Nabi Yusuf dalam telaga. Mudah tak mati Allah Ta'ala nak panjangkan cerita Nabi Yusuf diselamatkan. Dibuat dalam telaga kerana dengki, kerana hasad, kerana melihat ayah Nabi Yaqub sayang pada Yusuf. Dan mereka buat perkataan dan kisah yang semua orang tahu. Buang Nabi Yusuf dalam telaga. Kemudian sembelih kambing, sapu darah pada baju Nabi Yusuf. Pergi bawa menangis waktu isyak malam supaya ayah tak ayah nampak balang-balang nampak darah. Nampak darah. Nabi Yusuf cerdik, Nabi Yaqub cerdik. Tengok baju ada darah, dia tak cari baju. Kalau dia makan dari segala, carilah bajunya. Nabi Yusuf. Nabi Yaqub mengharapkan Nabi Yusuf masih hidup. Sehingga Nabi Yusuf dijual di Mesir. Dari berlaku fitnah tak ada Nabi Yusuf. Digoda oleh perempuan, diselamatkan oleh Allah. Dan berakhir dengan jadi raja di Mesir. Bila Nabi Yusuf jadi raja, barulah adik-beradik dia yang kesusahan musim kemarau dan kisah yang terkenal datang menghadap Nabi Yusuf. Akhirnya Allah Ta'ala temukan mereka. Allah Ta'ala temukan mereka, adik-adik Nabi Yusuf mengaku salah. Qalu tallahi laqad atharkallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Cara ini telah menembukkan hati Rasulullah SAW. Nabi Yusuf boleh maaf adik-beradik dia. Doakan Rasulullah SAW maaf. Lalu menyambut dengan firman Allah Ta'ala menceritakan jawapan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf jawab ke adik-beradik dia. Qala la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelok atau disalahkan disebabkan perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah yang amat mengasihani daripada segala orang yang mengasihani. Ini satu fadilat yang sangat besar. Mengampunkan orang yang buat zalim pada kita. Disebut dalam hadis, kalau benda tu hebat sangat, boleh masuk syurga nanti ada hisab. Orang yang mengampunkan dosa kesalahan orang terhadap dia, boleh masuk syurga nanti ada hisab. Tapi tidak mudah. Orang bunuh ayah kita, orang bunuh adik-beradik kita, tiba-tiba dia ampun. Ini bukan mudah ni. Orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Ta'ala saja. Jadi Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudara dia. Takkan Rasulullah tak boleh maaf sepupu yang buat salah ini. Begitulah sikap contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Memaaf ketika berkuasa. Sifat kasih sayang mengatasi dendam sesuai dengan tugasnya untuk menyelamatkan manusia daripada syirik, kekufuran kepada tauhid, kepada tauhid dan iman, daripada jahiliyah kepada Islam, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia, dan budi pekerti yang luhur. Kerana tugas Nabi untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk hukum orang. Jadi Nabi menunjukkan contoh yang baik. Kalau kita kena hentam lebih orang buat sedepa, balas dua depa. Biasanya begitulah. Geram. Jadi tak boleh geram-geram ini. Yang lebih afdal ialah kita memaafkan. Allah Ta'ala berfirman memuji Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Terlalu berat rasanya terhadap apa yang menimpa kamu. Terlalu ingin untuk kebaikan kamu dan sikapnya terhadap orang-orang beriman. Terlalu kasih dan penyayang. Ini sifat yang ada pada diri Nabi SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Nabi sangat sayang pada umat dia. Kalau boleh Allah Ta'ala ampunkan dosa umat dia. Kalau boleh seramai-ramai umat dia masuk syurga. Dia ampun Allah kalau berdosa. Ini sifat Nabi SAW.
Berlaku satu kisah yang lain. Ibnu Qayyim meriwayatkan bahawa Abu Sufyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu menganut Islam dengan sebaik-baiknya. Lepas pada Madinah Nabi maaf, Abu Sufyan bin Haris ini menganut Islam. Abu Sufyan bin Al-Haris, dia Abu Sufyan bin Harb itu lain, ada cerita lain. Ini Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan bin Al-Haris, Abu Sufyan bin Harbin, itu lain. Ini Abu Sufyan bin Al-Haris, pupu Nabi. Abu Sufyan bin Al-Haris tidak mengangkat muka di hadapan Rasulullah SAW kerana terlalu malu mengenangkan tindakannya dalam jahiliyah. Malu. Rasulullah SAW sangat mengasihinya dan menyaksikan dia menjadi ahli syurga dan bersabda, aku mengharapkan dia menjadi pengganti kepada Hamzah. Hamzah yang dibunuh dalam perang Uhud. Nabi mengharapkan Sufyan ganti Hamzah, seorang pahlawan. Ketika dia dalam keadaan nazar menghadapi hari kematiannya, dia berkata pada orang-orang yang berada di sisinya, janganlah tangisi kematianku ini. Demi Allah, aku tidak bercakap tentang dosaku sejak aku menganut Islam, kata dia. Sesat. Kan dia kafir dulu, sesat. Ini insaf sungguh ni. Demikianlah tanda keikhlasan taubat nasuha. Taubat yang suci murni, yang sungguh-sungguh. Tidak cukup dengan janji bahawa Islamnya seorang menghilangkan dosa yang telah lalu dengan keyakinan keampunan dosa setelah menganut Islam, tak padan dengan taubat saja, tapi dengan pengorbanan. Tetapi kesilapan melakukan dosa di zaman jahiliah dirasa amat berat bagi dirinya kerana terlalu malu di hadapan Allah dan Rasulnya. Dosa ditebus juga dengan berjihad penuh pengorbanan, sehingga Abu Sufyan Al-Haris termasuk dalam kalangan orang-orang yang gagah berani. Tidak berganjak ketika Rasulullah SAW dikepung musuh di medan peperangan Hunain yang terkenal. Dia buktikan. Pada perang Hunain, dia buktikan. Dia ni berani sungguh, ikhlas mempertahankan Nabi. Kita akan baca kisah perang Hunain. Tak apalah, kita sebut ringkas dulu. Selepas Fathu Makkah, Nabi dapat maklumat Saqif dengan Hawazin berkumpul pada tentera yang ramai. Lalu Nabi dengan jumlah 10,000 pada tentera, sahabat-sahabat yang merasakan ramai pada tentera, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kita. Mayu ujub, perasaan kagum, lupa pada Allah Ta'ala, lalai sekejap. Bila mereka sampai di Hunain, tiba-tiba mereka dikepung oleh musuh di lembah Hunain yang menyerang dengan panah di sekenap penjuru, menyebabkan 10,000 pada tentera lari bertempiaran. Tinggal 100 orang dalam 1,000. Ratus dia tinggal. Tak lari. Dia antara tak lari ialah Abu Sufyan bin Al-Haris ni. Yang bertaubat ni. Dia tak lari. Nabi berani pada orang lain lah. Nabi kata, ana bin Abdul Talib, ana nabiyyun la kadhib. Aku keturunan Abdul Talib, aku Nabi yang tidak bohong. Ketika orang lari, Nabi tak lari, Abbas tak lari. Abu Sufyan bin Harb waktu orang lari tu tengok nujum. Waktu dia anak panah nujum, mama Allah, mama menang. Kalau ke menang, serba salah. Kalau kan nak lari, kalau menang nak ikut lagi. Dalam keadaan waswah. Sehingga ditengking oleh Hakim bin Hizam. Yang masih kapil lah, Hakim bin Hizam kata, aku lebih rela Quraisy menang daripada Hawazin menang. Ini semangat kebangsaan Quraisy. Tak masuk Islam lagi. Itu lain pula. Abu Sufyan ni serba salah. Sufyan bin Harb. Sufyan Al-Haris ni tidak berganjak dengan hati yang ikhlas. Buktikan kesungguhan dia. Menunggu akibat. Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah apabila pergerakan tentera Islam tidak dapat dikesan oleh musuh. Walaupun jumlahnya terlalu besar, dia anggarkan 10,000 anggota. 10,000 anggota. Ada yang meriwayatkan jumlahnya 12,000. Musuh tak sedar kedatangan mereka. Dia sembunyi oleh Allah Ta'ala. Jumlah 10,000, kata riwayat 12,000. Jumlah yang besar, musuh tak sedar sampai di Mekah waktu malam.
Musuh menyadari dan merasai dengan rasa takut dan gelisah akibat mencabuli perjanjian Hudaybiyah. Mereka pasti dihukum dengan keras. Ada kalangan mereka yang bersikap terus menerima Islam. Ada yang lemah semangat menentang kerana rasa sangat bersalah. Dan ada pula yang degil sekerah-kerahnya. Kesimpulannya kufar Mekah sudah hilang kekuatannya sehingga ke akar umbi. Mereka dalam keadaan takut tapi tak sedar. Nabi datangnya 10,000 pada tentera. Pemimpin pertama musyrikin Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ialah pemimpin Mekah yang paling besar. Ganti Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar, diganti oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pemimpin besar. Keluar di waktu malam bersama Hakim bin Hizam dan Badil bin Warqa Al-Khuzai untuk merisi maklumat. Wazir ni, Al-Khuzai ni belalak Nabi, tapi menyamar. Dia daripada Khuza'ah, dia menyamar. Pengintip balik ni, dia sama Abu Sufyan. Abu Sufyan percaya, ikut Abu Sufyan. Adapun Badil bin Warqa merupakan salah seorang yang memaklumkan Rasulullah SAW telah mengkhianati Quraisy terhadap Khuza'ah. Dia melaporkan Khuza'ah khianat. Sudah tentu dia tidak menyebelahi Abu Sufyan. Dia belahi Nabi, tapi dia duduk dalam pasukan musuh. Dalam masa yang sama, Al-Abbas radhiyallahu anhu bapa saudara Rasulullah SAW yang telah menganut Islam keluar mengintip untuk menghubungi sesiapa yang dapat menghubungi pemimpin Mekah supaya menyerah dan memohon keamanan agar tidak berlaku peperangan yang memusnahkan mereka seluruhnya. Abbas juga merisi, Abu Sufyan merisi. Abbas yang merisi Nabi, Abu Sufyan merisi Quraisy. Sama-sama keluar malam. Tiba-tiba Abbas yang menunggang bagal kenderaan Rasulullah SAW mendengar suara Abu Sufyan dalam kegelapan malam kerana dia mengenalinya, dengar suara hari-hari, kenal suara Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata kepada rakan-rakannya, boleh melihat api yang banyak dari tempat bala tentera Islam. Nabi suruh pasang api keliling Mekah, pasang. Sudah tahu tengok api menerang keliling. Bawa Sufyan sudah, Mekah sudah dikepung. Abu Sufyan kata, aku tidak pernah melihat api yang banyak seperti ini dan himpunan tentera selama ini, kata Abu Sufyan. Tentera mana ramai sangat ni? Badil menyampuk. Agaknya bala tentera Khuza'ah yang menyalakannya. Badil menyampuk. Badil dah ayak tentera Nabi, tentera Khuza'ah makali. Kerana mengkhianat pada Khuza'ah. Abu Sufyan menjawab, Khuza'ah tidak seramai itu. Khuza'ah tak ramai. Ni ramai ni. Khuza'ah tak siapa tangga ni. Abbas mengenali suara Abu Sufyan, terus memanggil namanya Abu Hanzalah, gelaran Abu Sufyan. Abbas panggil dia Abu Hanzalah. Abu Hanzalah ni gelaran Abu Sufyan. Abu Sufyan terus menyahut, dia dengar suara Abbas. Abul Fadl gelaran pada Abbas. Abbas menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, apa yang berlaku? Abbas menjawab, apakah engkau tidak sedar, wahai Abu Sufyan? Itulah dia Rasulullah bersama tenteranya. Akan tiba pagi yang buruk bagi kaum Quraisy. Demi Allah, kata Abbas. Abu Sufyan merayu nasihat. Apakah yang patut dilakukan? Nak buat apa ni? Ramah ni nak buat macam mana? Abbas menjawab, demi Allah, kalau mereka dapat menawanmu, nescaya lehermu dipancung. Kata Abbas, kalau jumpa lah dengan mu, dah tentu kena pancung dah. Lekas naik, membonceng di belakang keledai ini. Aku membawa menghadap Rasulullah untuk memohon keamanan daripadanya. Naik, aku bawa mu ke Rasulullah. Aku lindungmu. Naik ke belakang. Di antara kebanggaan orang Quraisy, orang Arab ialah memberi perlindungan. Musuh yang kacau. Bila musuh tak kacau, dia beri perlindungan, dia hebatlah. Itu di antara adat orang Arab. Mu naik atas belakang atas keledai aku ni, aku yang dong jumpa Nabi. Aku beri perlindungan padamu. Abu Sufyan terus membonceng di belakang Abbas dengan meninggalkan rakannya. Tinggal saing dah. Nak samak dia takutan.
Dua orang ni ditinggal. Naik belakang Abbas. Digendong oleh Abbas di atas bagal keldai dia. Ketibaan Al-Abbas yang menunggang bagal Rasulullah SAW tidak diganggu. Semua mereka yang dilalui berkata, itu ialah bagal Rasulullah. Ditunggangi oleh bapa saudara ni, orang kenal. Itu bagal Rasulullah. Bagal ni ia kacukan. Keldai dengan kuda. Bagal Rasulullah. Besar. Bapa saudara dia naik. Hak Rasulullah di kereta rasmi Rasulullah lah. Naik. Bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengenali Abu Sufyan. Sebab ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kenal Abu Sufyan. Yang menjadi musuh pertama dari Mekah. Menggemparkan keadaan. Bila Umar tengok gempar selalu. Umar terus berkata, Alhamdulillah. Tuhan yang telah memungkinkan aku berjumpa dengan musuh Allah, Abu Sufyan. Tanpa membuat janji. Serahkan kepada aku supaya aku dipancung lehernya. Kata Sayyidina Umar. Serah. Minta Abbas serah. Abbas lebih cepat daripada Umar ke hadapan Rasulullah SAW. Umar pula tiba selepasnya dan terus berkata, wahai Rasulullah, ini dia Abu Sufyan. Allah telah memungkinkan dia berada di sini dengan mudah. Biarkan saya pancung lehernya. Kata Sayyidina Umar. Muhammad Rasulullah ni ada di mariran ni. Biar saya pancung leher dia. Musuh besar ni nombor satu ni. Abbas tu berkata, wahai Rasulullah, saya memberi perlindungan kepadanya. Kata Abbas. Saya lindungi dia. Tak boleh buat apa-apa. Saya melindungi dia. Umar berkata, wahai Abbas, aku lebih suka engkau masuk Islam daripada ayahku Al-Khattab masuk Islam. Kerana aku mengetahui Rasulullah terlalu inginkan engkau masuk Islam daripada ayahku Al-Khattab masuk Islam. Saya nak Umar kata, aku suka masuk Islam daripada ayahku masuk Islam. Pasal apalah membuat begini? Dia sekarang ni. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abbas, bawa dia ke tempatmu dan bawa dia ke tinggi pagi esok. Bawa ke kemahmu. Pagi esok bawa. Bila tiba waktu pagi, Abbas membawa Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, wahai Abu Sufyan. Rasulullah kata Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, adakah belum tiba lagi masa untukmu mengaku dan percaya bahawa aku ini Rasulullah? Mula siapa masa percaya aku ini Rasulullah? Abu Sufyan menjawab, demi Allah, di dalam hatiku masih ada lagi suatu perasaan. Kata Abu Sufyan, ada lagi hati ni tak akhirnya. Abah menengking, berdebah engkau masuk Islam. Jangan tunggu lagi. Mengucaplah bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Muhammad itu Rasulullah sebelum lehermu dipancung. Kata Abbas. Tiba-tiba Abu Sufyan mengucap dua kalimah syahadah untuk mengaku menjadi seorang Islam. Jekoh masuk Islam. Abbas jekoh. Abu Sufyan masuk Islam. Dalam peristiwa ini terselah berapa perkara yang memberi pengajaran dari segi hukum Islam dan uslub dakwah. Di antaranya ialah amalan istijarah, meminta perlindungan, atau isti'man, meminta keamanan kepada tokoh atau golongan yang lebih kuat yang diamalkan di zaman jahiliah, diteruskan amalannya di zaman Islam dengan cara yang betul. Firman Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada musuh yang minta perlindungan. Ini amalan jahiliah zaman dulu, tapi Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala i'tiraf dengan ayat Quran, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika sekiranya seseorang musyrik meminta kepadamu agar dia beri perlindungan, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia mendengar kalam Allah, dia ajak menganut Islam, kemudian membantunya ke tempat yang aman. Sebabnya ialah kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ayat ini menunjukkan Islam memberi perlindungan kepada pelarian. Lebih dulu daripada piagam jenis ini buat. Lebih dulu daripada undang-undang antarabangsa. Bila ada orang dizalimi daripada sebuah negeri, walaupun dia seorang bukan Islam, datang melindungi tempat kita, kita beri perlindungan pada dia. Tujuannya ajak dia masuk Islam tanpa paksaan. Kalau dia tak mau masuk Islam, tak boleh suruh pada musuh.
kena hantar negeri yang aman, negara ketiga. Ini hukum Quran. Tak boleh. Kita tahu musuh dia, tak boleh. Mesti diberi perlindungan. Perlindungan daripada pelarian adalah ajaran Quran. Bahkan orang Islam juga dibenarkan mencari tempat di negara bukan Islam yang aman. Orang Islam boleh pergi. Kalau negeri kafir, orang Islam ditindas di negeri dia, atau dia duduk negeri kafir yang ditindas, dia pergi negeri kafir yang tidak menindas. Pergi. Kerana Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya yang lemah supaya berhijrah ke Habasah sebelum wujudnya negara Islam di Madinah. Di antara pengajarannya juga ialah paksaan dilakukan ke atas Abu Sufyan. Kerana musyrikin Arab boleh memahami Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka sendiri, dan Rasulullah SAW adalah di kalangan mereka. Di sini terdapat kalangan ulama, orang Arab, orang kafir Arab, dia mesti masuk Islam dengan paksa, kerana Quran dalam bahasa dia. Ada ulama kata begitu. Orang bahasa lain tak boleh paksa. Nak masuk sila, tak masuk tak boleh paksa dia. Ada orang Arab, musyrikin Arab mesti bagi pilihan sama ada masuk Islam ataupun diambil tindakan keras. Kerana Quran dalam bahasa dia dan Nabi daripada bangsa dia. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi. Apa tu Makkah.